Okey, Assalamualaikum semua. So hari ini kita nak masuk kepada law of indices yang keempat, iaitu negative indices. Kita masuk kepada share screen. Alright. Okay, so negative indices ya. Kita teruskan kepada slide yang pertama. Alright. So sebelum ni awak dah belajar tentang hukum-hukum indeks ataupun law of indices yang melibatkan multiplication, divide and then raise to a power. Okay. Kalau macam ni, kalau awak tengok dekat sini base dia sama. So bila base dia sama, A, then awak punya kuasa awak kena tambahkan. Okay, next. Kalau awak tengok dekat situ operasi bahagi. Okay. So yang ni kuasanya awak kena tolakkan dengan syarat base dia sama. Okay, next yang ni indices raised to a power. Dia ada kuasa dekat sini, so that M darab dengan N. Okay, kalau yang kat bawah ni sama juga, tapi yang ni ada two bases. Okay, M darab dengan K, N juga darab dengan K. So hari ni kita akan masuk kepada negative indices. So dia akan tulis ataupun state dalam sebutan A to the power of negative N. So bila awak tukar kepada bentuk positive indices, okay, dia akan jadi 1 over A to the power of N. Okay, so satu yang awak kena ingat dekat sini, apa-apa yang berkuasa kosong, okay, A to the power of 0, then the answer will be 1. Alright, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, so yang ini adalah law of index yang keempat lah, yang tadi lah, iaitu A to the power of negative N. Okay, bila A to the power of negative N, kita nak convert kepada A to the power, kita nak convert kepada positive index. Okay, positive index, so dia akan jadi 1 over A to the power of N. Nampak? Bila dekat atas ini, dia dalam kuasanya dalam negatif. Bila awak tukar kepada positive index, dia akan tukar kepada bentuk pecahan 1 per A kuasa N. So N dah jadi positif. Dengan syarat A ni, okay, is not equal to 0. A ni tak boleh sama dengan kosong. Sebab apa-apa yang bersamaan dengan kosong, kalau contoh 1 per kosong, dia akan jadi undefined. Tidak tertakrif. Okay, undefined. Tak boleh lah. Okay. So kita pergi kepada bentuk soalan yang pertama. Okay, dia kata express the following in positive index form. Dia nak awak nyatakan negative index ini ataupun tukarkan kepada, ungkapkan kepada positive index form dalam sebutan positif ataupun bentuk indeks yang positif. So jawapan awak bila 5 to the power of negative 5, awak nak tukar kepada positive index form. So dia akan jadi 1 per 5 kuasa 5. So yang ni 5 ni boleh jadi dia number, okay, boleh jadi dia algebraic term. Maksudnya kalau algebraic term contohnya dia kata K to the power of negative 3. So bila kita tukar kepada positive index form, dia akan jadi 1 over K to the power of 3. Macam ni. Okay. Sama juga kalau contoh dia bagi dekat sini 2M to the power of negative 4. So ini maksud dia ialah 2. Okay, 2 times 1 over M to the power of 4. So jawapan akhir awak adalah 2 over M to the power of 4. Macam ni. Okay, satu yang awak perlu ingat, bila 2 to the power 2M to the power of negative 4 is not equal to 1 over 2M to the power of 4. Dia tak sama tau. Kalau macam ni 2 darab M negatif 4. Kalau macam ni 1 bahagi 1 bahagi 2 darab M kuasa 4. Dia tak sama tau. Okay, next kita tengok kepada contoh yang seterusnya. Awak faham ke tak ni? Cikgu harap awak faham laju sikit ni. Alright, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Tak apa, jadi kita tengok contoh lain Okay. Alright, yang ini kalau dia bagi dalam bentuk 1 per M kuasa negatif 2 ataupun 1 to the power of 1 over M to the power of negatif 2. Okay, kita tukar yang ni. Kalau ingat balik, bila tanda per ni, bahagi ni maksud dia operasi bahagi kan? Maksudnya macam ni lah, 1 bahagi dengan 1 per M kuasa 2. Sebab apa? Awak kena ingat balik. Cikgu dah bagi tahu tadi, bila M kuasa negatif 2, ni samalah juga dengan 1 per M kuasa 2 kan? Okay, so kalau kes ini 1 per M kuasa negatif 2, dia sama dengan 1 bahagi 1 per M kuasa 2. So yang ini samalah juga, kalau ingat balik operasi pecahan biasa, bila bahagi ni kena tukar pada darab kan? Darab apa?
Okey, pecahan yang kedua ni awak kena terbalikkan. M kuasa 2 naik atas, 1 turun bawah. So, dia akan jadi M kuasa 2 per 1. Maka jawapan akhir awak dekat sinilah, iaitu M kuasa 2. So, contoh lain. Kalau cikgu bagi dekat awak, 1 per, 1 per N kuasa negatif 3. So, sama dengan N kuasa 3 lah. Macam tu je. Tapi kalau dia suruh awak proving, awak kena prove cara ni. Samalah juga kalau contoh cikgu bagi lagi 2 per X kuasa negatif 7. Maka jawapan awak adalah 2X kuasa 7. Macam tu sahaja. Macam mana ni cikgu dapat 2X kuasa 7? Senang sahaja. Tengok dekat sini. 2 bahagi dengan 1 per X kuasa 7. Samalah juga dengan 2 darab X kuasa 7 per 1. Maka jawapan akhir 2X kuasa 7. Dia sama kan? Sama. Cuma yang ini kalau dia bagi awak 2 markah untuk proofkan dia. Tapi kalau dia just kata express ataupun state, so awak terus dia bagi jawapan ni, so markah dia akan dapat 1. Dia akan bagi teruslah awak N1. Kalau macam ni, kalau dia kata proof ataupun buktikan bahawa, maka awak buatlah jalan kerja ni, awak akan dapat dekat sini 1 markah, kat sini 1 markah. Ini if lah, if 2 marks. Okay. Next kita pergi kepada soalan C. Okay, soalan C ni mudah aja. Okay, bila A per B kuasa negatif 5, apa-apa yang berkuasa negatif, kalau kita nak jadikan dia positif, dia mesti dalam bentuk pecahan kan? Jadi 1 per, kurungan A per B kuasa 5. Dia kena positif lah sebab awak dah tukar kepada positif index. Bila awak tukar sahaja kepada pecahan macam ni, maka negatif 5 dah jadi positif 5. Dengan syarat bila base dia dalam pecahan, dalam bentuk pecahan, so awak mesti bracketkan supaya A ni kuasa 5, B juga kuasa 5. Awak tak boleh buat macam ni. A per B kuasa 5 macam ni je. Kalau macam ni samalah juga dengan A kuasa 5 per kita tak nak yang ni. Kita nak yang kurungan supaya A kuasa 5, B kuasa 5. Sebab apa? Sebab yang asal dia ialah A kuasa negatif 5, B juga kuasa negatif 5. Okey, sampai sini kita pakai konsep yang B tadi. Okey, B kata apa? Okey, bila operasi bahagi dia akan jadi darab. So 1 darab dengan kurungan. Okey, boleh ke tak ni? Kalau tak boleh bahagi, tak boleh darab, cikgu tukar bahagi dulu. So awak nampaklah bahawa 1 bahagi dengan kurungan A per B kuasa 5 kan? Sampai sini bila bahagi tukar kepada darab kan? 1 darab, pastikan awak terbalikkan benda ni. B per A kuasa 5. Jawapan akhir adalah kurungan B per A kuasa 5. Macam tu saja. Dia mudah je. So, awak tengok balik sini. Kalau A per B kuasa negatif 5, dia kata express in positive index form, terus jadi B per A kuasa 5. Cikgu boleh ke kalau kita nak tukar macam tu je ni? Bahagi A per B kuasa 5, tiba-tiba B per A kuasa 5. Boleh lah. Sebab apa? Sebab A ni A kuasa 5, B kuasa 5. Sama juga B kuasa 5 per A kuasa 5. Dua-duanya masih berkuasa 5. So, tak ada masalah. So, ini adalah jawapan untuk apabila pecahan itu berkuasa negatif, jawapannya akan terbalik macam ni. Kuasa positif. Lagi nak contoh lain. Okey, contoh lain kalau cikgu bagi dekat awak, let's say example So example kat sini, okey, cikgu bagi dekat awak 3 per 7 kuasa negatif 2. So kan dia senang je, kurungan depan bracket 7 per 3 kuasa 2. Mudah kan? Okey. So kalau dah okey, kita nak pergi kepada slide yang seterusnya. Kita clear sekejap. Alright. So conclusion di sini, okey, bila diberi dekat situ, A kuasa negatif N, A to the power of negative N, okey, kita express in positive index form, dia akan jadi 1 over A to the power of N. And then yang ni 1 over A to the power of negative N, then equal to A to the power of N, positifkan dia. Okey, pembuktian kita dah buat sebelum ni, proving dah buat. Okay, kalau A per B kuasa negatif N, so dia akan jadi B per A kuasa N. Okay, reminder kat sini, dia kata apa? 2A to the power of negative N is not equal to 1 over 2A to the power of N. Because of, yang ni cikgu dah tunjuk tadi, yang ni samalah juga dengan 2 darab A kuasa negatif N, sama dengan 2 darab 1 per A kuasa N. So ini sama dengan 2 per A kuasa
N. So 2 per A kuasa N dia tak sama dengan 1 per 2A kuasa N. Dia berbeza lah. Yang ni 2 per, yang ni 1 per. Bezakan yang tu Okay, next kita pergi kepada slide yang seterusnya. Dah masuk kepada latihan untuk awak. So yang ni pun mudah je sebenarnya. State each of the following terms in index form. So cikgu tunjuk dekat awak beberapa contoh. Lepas tu awak tengok dekat Telegram. Cikgu akan share soalan ni dekat Telegram dan cikgu akan share juga soft copy dia dekat Telegram dan awak selesaikan Okey, so kita pilih beberapa soalan je. Okey, soalan A. Okey, soalan A daripada negative index. Macam mana awak nak kenal negative index ni lah. Kuasa dia adalah kuasa negatif. So yang ni akan jadi 1/5 kuasa 3. Macam tu je. Lagi nak yang mana? Let's say kita nak buat G. Okay. So kalau G ni, okay, soalan G pun mudah je. 3 darab 1 per N kuasa 4 kan? So jawapan akhir awak adalah 3 per N kuasa 4. Lagi nak tengok yang mana? Nak tengok yang mana? Nak let's say yang ni, I. I ni pun senang je. Okay, jangan takut sangat Okay, dia jadi 2 per 7. Okay, darab dengan 1 per M kuasa 5 kan? So jawapan akhir dia ialah 2. Dia mesti darab kiri ke kanan. Okay, 2 darab 1, 2. Okay, yang ni 7 darab M kuasa 5. Lagi nak tengok mana? Nak tengok N. Okay, so N yang ni mudah juga. Okay, terbalikkan je. Okay, dia akan dapat dekat situ 3Y per dengan 2X. Okay, tutup kurungan. Okay, yang ni kuasa 4. So ini contoh yang cikgu dah bagi dekat awak. So awak punya tugas sekarang ni, homework awak adalah selesaikan soalan B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, N, O. Okay, awak buat yang ni. Nanti cikgu akan bagi jawapan bila tengoklah kalau buat pagi. Nanti jawapan cikgu akan bagi petang lah. Macam tu. Okay, next. Alright, yang ni pula. Okay, kalau yang ni dia kata state each of the following terms in negative index form. Maksudnya dekat sini, dia dah bagi dekat awak dalam positive index form. So awak kena reverse. Reverse awak kena tukar kepada negative index form. So kalau soalan A ni mudah je lah. Dia akan jadi 5 kuasa negatif 4. Macam tu. Okay. Lagi nak yang mana lagi? Yang ni. Okay, G. So kalau G, jawapan dia adalah 1 per M kuasa negatif 12. Okay, I dia akan jadi apa? Okay, I dia terbalik kan? 7 per 4 kuasa negatif 9. Macam tu. Okay? Boleh Alright. So kalau boleh, the rest ni awak kena selesaikan lah. B, C, D, E, F, H dengan J. Okay, next. Okay, nanti soalan ni, nota ni awak boleh ni lah. Okay, nota ni boleh salin dalam grup nanti. Okay, kita pergi kepada soalan bila dia melibatkan combination, the combined operation of law of indices kan. Dia ada gabungan law yang pertama sehingga law yang keempat. Since awak dah belajar sampai negative index lah. Okay, kita pergi selesaikan soalan A dulu. Okay, A ni dia dah masuk kepada law yang ketiga. So sini 5 kuasa negatif 12. Darab dengan 7 kuasa 5. Okay, per dengan 7 kuasa negatif 4. Okay, awak selesaikan jika dia base sama. Okay, kalau base tak sama tak boleh selesai. Bermaksud 5 negatif 12 ni tak boleh usik lah. Biar je negatif 12. Okay, darab dengan 7. Okay, 7 ni kuasa 5. Okay, 7 kuasa 5 operasi bahagi kan. Operasi bahagi kuasa apa? Tolak. Tolak apa? Negatif 4. Okay, awak akan dapat kat sini 5 negatif 12. Okay, 7 darab. Darab 7 kuasa 5 tambah 4, 9 lah. Okay, sampai sini ada negatif kan. So kena pindah ke bawah lah supaya dia jadi positif index. So 7 kuasa 9 per dengan 5 kuasa 12. Macam tu. Cikgu saya mark sekejap. Okay, 5 tambah 4, okay, 5, 12, 7, 9, okay, 7, 9, okay, cantik. So ini adalah jawapan dia Okay, jawapan awak jadikan dalam positive index form.
Okay, next kita pergi kepada soalan B. Okay, yang ni akan dapat X kuasa negatif 6. Okay, darab dengan Y. Okay, per dengan. Okay, jangan lupa yang ni darab keluar X kuasa 2. Okay, X kuasa 2, Y kuasa 8. Okay, sampai sini selesaikan base yang sama X kuasa negatif 6 tolak dengan 2. Sebab operasi apa? Operasi bahagi. Okay, next dekat sini Y pula. Okay, bila nak buat Y, nak letak tanda darab boleh, tak nak pun tak apa. Okay, tak payah buat pun tak apa. So Y kuasa 1 kan? So Y kuasa 1 operasi bahagi tolak 8. So akan dapat dekat sini X kuasa negatif 8, Y kuasa negatif 7. Okay, jangan biarkan dia macam ni, tukar kepada positive index form. Okay, tukar kepada positive index form. So jawapan awak dekat sini adalah 1 per X kuasa 8, okay, Y kuasa 7. Macam tu. Boleh Alright, next kita pergi kepada soalan C. Soalan C ni pula cikgu selesaikan dekat luar. Kat luar tu awak akan dapat M kuasa 4. Okay, N kuasa negatif 6 darab dengan M kuasa negatif 3 darab negatif 2 adalah positif 6. So kalau kata awak tak yakin, awak tekanlah kalkulator. Tak salah pun tekan kalkulator. Alright, so sampai situ awak selesaikan ni pula M kuasa negatif 4, N kuasa negatif 6. Okay, so selesaikan M dengan M. Okay, M kuasa 4 operasi darab tambah 6 operasi bahagi tolak. Tolak apa? Tolak negatif 4. Tutup kurungan. Okay, N kuasa negatif 6. Negatif 6 tolak. Okay, tolak apa? Tolak negatif 6. So akan dapat dekat sini M kuasa 4 tambah 6, 10. Tambah 4 lagi 14. Okay, N pula. N dah jadi tambah kan? So tolak 6 tambah 6 kosong. So jawapan akhir awak adalah M kuasa 14 sahaja sebab apa-apa yang berkuasa kosong adalah 1. Maksudnya kat sini, maksudnya macam ni lah. M kuasa 14 darab dengan 1. Gitu. Therefore jawapan awak adalah M kuasa 14. So inilah jawapan ni. Yang ni tak payah tunjuk tak apa. Ni just nota sahaja. Nota, note. Okay. Alright, next. Okay. So ini juga adalah homework untuk awak. Okay, cikgu clearkan sekejap. Okay, ini adalah homework untuk awak. Sama saja macam contoh yang cikgu bagi. Okay, awak cuba selesaikan A sampai F. Okay, dah siap selesai nanti kita akan bincang jawapan bersama-sama. Okay, itu sahaja untuk kali ini iaitu negative indices. Okay, jumpa lagi. Bye.